Kabinet ini atau jemaah menteri ini adalah jemaah menteri kerajaan perpaduan. Maka ada beberapa prinsip yang diterima pakai untuk merangkul semua kekuatan induk dan dukungan berikutnya. Dengan ini saya akan mengumumkan Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang diumumkan Perdana Menteri pada 2 Disember lalu telah selamat mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara Kuala Lumpur pada 3 Disember lalu. Kabinet ini disifatkan unik, bertitik tolak daripada pengkisahan PRU15 itu sendiri, membawa ke proses pemilihan Perdana Menteri sehinggalah ke elemen-elemen istimewa seperti pelantikan 2 timbalan Perdana Menteri serta toleransi antara blok parti yang merupakan musuh tradisi sejak sekian lama. Lantas, jangkaan rakyat juga memuncak terhadap kerajaan dan jemaah menteri. Ya, kerajaan perpaduan, sebab saya rasa daripada saya lahir sampai sekarang ini pertama kalilah ada gabungan parti-parti yang macam wow lah bagi saya. Bagi saya Anwar lah, saya nak tengok cara untuk 5 tahun akan datang ni macam mana dia handle Malaysia apa semualah. Sebab before this kita macam berulang-ulang Perdana Menteri kan akan bertukar-tukar, so kita dah tahu cara diorang handle country macam mana. So untuk Anwar dia macam first yang baru lah, so nak tengok kalau dia boleh bawa Malaysia maybe lagi better ke untuk cost of living apa semua. Okay, pada pandangan saya ada 2 benda lah untuk difokus. First is on living cost. Bila duduk di tengah bandar ni sebenarnya memang segala kos yang kita consume tu memang banyak. So that kalau kerajaan baru ni fokus kepada menurunkan cost of living ni, dia akan jadi lega lah kepada kebanyakan rakyat di bandar. Saya harap pemimpin yang baru ni lebih telus lah. Itu janji dia kan. So janji telus and then nak membentras segala rasuah apa semua kan. Jadi buktikanlah. Tapi saya harap tiada isu jatuhkan siapa lah. Jangan jatuh menunding jari. Kalau betul dia tu cari betul-betul kesalahan dia. Jangan sebabkan satu benda rakyat yang terkesan. Macam sebab ni kabinet, semua kabinet baru kan. So nak tengoklah macam mana diorang handle diorang punya own kementerian macam kementerian apa tu HLR, Kementerian Pengangkutan semua macam mana LRT sekarang kan macam banyak isu kan. So macam mana dia nak handle isu-isu tu. Sebab saya naik public transport, so saya rasa macam kalau efisiensi dari sudut public transport ni makin efisien pun is a good lah. Saya paling nak tengok dari segi Menteri Kewangan lah, PM kita sendiri. Sebab bagi saya inflasi yang akan makin meningkat ni memang akan terjejas bukan Malaysia saja, malah seluruh dunia. So saya berharap Menteri Kewangan kita sendiri mampu menangani masalah inilah. Pengangkutan dengan ekonomi, mestilah MOF dan juga hal ehwal ekonomi, and second is pengangkutan lah Anthony Long. TPN tu yang kita rasa macam sebab dia memang dah ada kes kan. So walaupun kes tu tak tahu betul ke tidak, so kita perhatikan je lah. Itu je. Menteri Kewangan. Ya. Which is Perdana Menteri kita, sebab sejak daripada COVID-19 melanda Malaysia, kita tengok semua orang sangat susah rakyat Malaysia. Tak kisahlah sama ada dia kategori M atau B, semuanya terkesan. Jadi saya nak tengok apa Menteri Kewangan dapat membantu Malaysia. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Diah Muhammad Jais dan anda sedang menyaksikan Darah Muda edisi 9 Disember. Dan sebelum kita memulakan tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini, kita nak ucapkan tahniah kepada mereka yang telah pun dilantik sebagai timbalan menteri-menteri bagi Kabinet Kerajaan Perpaduan di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita harapkan agar dengan pelantikan ini kemungkinan lepas ini lebih
clean, lebih cemerlang semua yang akan dilakukan oleh kementerian-kementerian di bawah pimpinan beliau. Baik, jika awal tadi kita lihat bagaimana kita bercerita berkenaan dengan pimpinan kerajaan, dan dalam Darah Muda pada malam ini kita juga akan membawakan sedikit intipati ataupun tajuk yang berkaitan dengan kepimpinan, iaitu berkenaan dengan kem kepimpinan, lahirkan pewaris pemimpin. Dan untuk bercakap berkenaan dengan isu ini, kami bawakan kepada anda dua orang tetamu. Yang pertama di sebelah saya adalah Puan Arbaah Mat Saleh yang merupakan fasilitator khas Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Dan sihat. di hujung sana kita ada Umi Zulaika Nurazli yang merupakan Timbalan Pengarah 2 Program Remaja Bayangan Sahabat yang juga merupakan pelajar QKK 2101 Bakti Siswa Kumpulan 11 dari Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Bercerita berkenaan dengan kepimpinan ini, kenapa memilih untuk melaksanakan kem kepimpinan di dalam komuniti itu, Pak? Okey, baik. Sebenarnya dalam kita melaksanakan sesuatu proses untuk mendapatkan pemimpin kan, selalu kita akan berbalik kepada daripada mana kita bermula. Baik. So since UPM kita ada tagline berilmu berbakti. So jadi kita di universiti, pelajar berilmu, dan kemudian kita dalam masa yang sama kita akan keluar kepada komuniti untuk berbakti. Maksudnya kita membuat pemindahan ilmu kepada komuniti. Selain daripada itu, kita tidak mahu pelajar hanya berada dalam keadaan kampus saja. Okey, dalam masa sama kita nak pelajar terdedah juga kepada komuniti supaya mereka juga boleh berinteraksi. Okey, sebab kita nak bina nak bina pemimpin. Jadi kita perlu ada pemimpin yang sangat versatile. Maksudnya bukan saja di peringkat level di universiti saja, tetapi juga boleh kita bangunkan kita punya kemahiran insaniah. Okey, di peringkat komuniti yang pelbagai latar belakang. Jadi mereka ni bukan saja mendapat pengalaman di dalam universiti itu, tapi bila keluar ke komuniti, melihat satu lagi pandangan yang lebih luas dan mungkin berkongsi juga idea serta pengetahuan mereka kan. Gitu. Betul. Okey, baik. Untuk Umi pula sebagai timbalan pengarah, mungkin boleh jelaskan sedikit berkenaan dengan program Remaja Bayangan Sahabat. Apa yang dimaksudkan dengan Remaja Bayangan Sahabat dalam program? Okey, pertama sekali kalau kita bercakap tentang nama program ni adalah program Bayangan Sahabat. Perkataan sahabat itu sendiri adalah daripada kita nak menggambarkan sahabat tu kepada sahabat Nabi Rasulullah SAW. Kita sedia kita maklum sahabat-sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai nilai-nilai murni yang baik, personality yang sangat-sangat tinggi kan. Jadi kita nak menggambarkan kat sini remaja sekarang ni dia boleh digambarkan sebagai bayangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Memberi satu influence yang cukup baik kepada komuniti di luar sana. Baik, Puan, kita menyebut berkenaan dengan program bersama dengan komuniti, tetapi kumpulan sasar dalam komuniti itu siapa yang akan disasarkan bagi program ini? Untuk yang program pada kali ini yang akan dianjurkan oleh pelajar bakti siswa kumpulan 11 daripada UPM, kita mensasarkan remaja-remaja ataupun belia yang daripada Institut Pengajian Tinggi. Tidak kira, tapi yang kali ini kita ada lebih kepada institusi swasta lah, IPTS lah. Sebab kita nak dapatkan yang berhampiran dengan kawasan yang kita buat program tu, untuk memudahkan dari segi pergerakan, logistik, dan juga kita sebab kita pun dalam masa yang sama kita telah dapat networking daripada pensyarah universiti tersebut untuk mendapatkan bilangan pelajar daripada universiti tersebut lah. Jadi kita setakat ni ada 2 buah universiti yang terdekat lah. Akan terlibatlah sama dengan program itu nanti. Baik, sebelum kita tahu bila dia akan dibuat, mungkin Umi boleh jelaskan dulu apa aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ketika program itu nanti. Okey, sepanjang program ini berlangsung, iaitu pada selama 3 hari, ada banyak aktiviti-aktiviti yang telah disediakan oleh kami, pihak-pihak kami, iaitu salah satunya adalah aktiviti-aktiviti rewang bersama komuniti yang mana dibantu oleh badan komuniti daripada Kemas PKKL. Kita juga ada aktiviti-aktiviti Zumba yang akan dilakukan pada setiap hari. Pada pagi, pada pukul 9.30 pagi hingga 9.30 pagi. Kita juga ada slot bengkel bersama slot Yayasan
Sukarelawan Siswa dan Slot Bengkel bersama PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kita juga ada aktiviti-aktiviti seperti permainan menarik yang akan dilaksanakan bersama-sama pelajar-pelajar atau peserta yang sertai program ini dan juga persembahan daripada pelajar-pelajar tersebut. Jadi Puan, di mana nanti dia akan diadakan program ini dan bila? Okey, program ini akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Januari tahun depan, 2023. Dan juga akan diadakan di kawasan Pantai Dalam, kawasan Pantai Dalam, Kampung Limau. Ya. Jadi tadi Puan ada sebut ada 2 universiti yang dah bekerjasama. Jadi siapa lagi mungkin yang akan berkolaborasi dalam program ini nanti? Okay, sebelum tu saya nak sebut dulu, saya nak mention 2 college community tu. Satu daripada College Antarabangsa Newton dan College Antarabangsa College Teknologi Antarabangsa Cybernetics, yang di mana mereka telah bersetuju untuk menghantar seramai 20 pelajar daripada 10 lelaki dan 10 perempuan serta 2 guru pengiring daripada setiap college lah. Kita juga ada kolaborasi daripada Pertumbuhan Insan Harapan daripada Lemah Pantai. Kita juga ada Kemas PKKL, kita ada DBKL, kita ada Rukun Tetangga dan juga terbuka kepada komuniti-komuniti yang ingin menyertai program ini. Kira memang ramailah yang nanti akan terlibat dengan program ini. Puan, melihat kepada program kepimpinan seperti ini, apa mungkin kemahiran insaniah yang akan diperolehi oleh peserta-peserta yang menyertai program ini nanti? Pada peringkat awal, biasanya kalau penganjuran program je, kita pasti kena ada seorang ketua. So dalam masa yang sama sebenarnya leadership, kepimpinan tu memang dah wujud dah pada peringkat awal. Kemudian bila dah ada ketua, perlulah nak tahu tugasan, bagi tugas. So di situ kita dapat lihat kemahiran berkomunikasi. Bila dah berkomunikasi, kita nak jayakan sesuatu, kita kena ada team spirit. Maksudnya kena ada semangat berpasukan. Dalam masa yang sama, mungkin di kalangan ramai-ramai AJK tu ada yang dah pernah jadi pengarah program dan sebagainya. So itu adalah merupakan lifelong learning untuk mereka, supaya dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Dalam masa yang sama, sekiranya ada masalah, pasti mereka akan cuba mengatasi masalah itu melalui kemahiran insaniah, critical thinking, problem solving. So berfikiran secara kritis dan juga menyelesaikan masalah. Itu antara yang main lah. Kan? Selain daripada sebenarnya ada 7 kan, lagi yang lain tu entrepreneurship dalam masa yang sama, sebab kita mungkin akan ada banyak jualan juga untuk menarik komuniti setempat join. Begitu juga etik dan moral. Sudah tentu kan kita perlu kekalkan, sebab kita bila keluar buat berprogram di luar universiti, kita membawa nama universiti. Jadi etik dan moral tu kita perlu maintain lah, sustain. Sila jagalah. Kita lihat ini juga akan menjadi satu nilai tambah kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Mungkin selepas grad bukan sekadar mendapat segulung ijazah, tetapi ada nilai tambah lain yang dibawa untuk ke dunia luar. Baik. Kita lihat sekarang ni bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia peranan belia itu semakin dititik beratkan. Dan kita lihat di negara kita juga bagaimana umur 18 tahun pun dah boleh mengundi. Bagi pendapat Umi, adakah Umi bersetuju dengan penganjuran program seperti ini? Dia sememangnya mampu untuk membina lagi belia yang lebih matang dalam membuat keputusan dan juga memimpin ahli-ahli masyarakat satu masa nanti. Okey, bagi saya semestinya, kerana program-program sebegini, kamp kepimpinan ini, dia akan membuahkan sebuah fikiran ideologi yang matang, dan justru itu akan membimbing para peserta untuk membuat keputusan secara rasional. Disebabkan itulah kita punya sistem pengundi sekarang sudah dihadkan umur 18 tahun dah boleh start mengundi kan. Jadi saya yakin yang mereka yakin kepada generasi-generasi muda ni, mereka boleh ataupun mampu untuk memberi sumbangan ataupun daya fikiran yang boleh menyumbangkan kepada pembangunan negara. Baik Puan, melihat kepada pengajuran program ini dan juga kepada gerak kerja dilakukan oleh pelajar-pelajar, bagaimana Puan melihat program seperti ini dapat melahirkan belia ataupun graduan yang lebih berkualiti di masa hadapan? Untuk membina ataupun kita nak enhance kan, untuk pelajar untuk lebih berdaya maju di masa akan datang kan. Sebab kita tahu kan, kita selalu juga sinonim dengan peribahasa, kalau nak lihat kemajuan dunia ataupun negara di satu masa, kita perlu lihat daripada belianya sendiri. Jadi kita perlu ada belia-belia yang
yang konsisten, yang boleh, sebab kita faham kan bila belia ni dia punya semangat buat, dia punya tenaga banyak. Jadi perlu disalurkan kepada tempat yang betul. Kira begitu juga selain daripada kita tahu apa hala tuju kita juga perlu mendapatkan ataupun pilih juga kawan. Sebab kalau tak pilih kawan yang betul pun, ada hala tuju pun kalau kita banyak ikut benda yang tak okey kan, daripada kawan kita sendiri pun tak baik. Terpesong jugalah. Jadi dua perkara yang saya rasa untuk dalam program ni, saya rasa satu dari segi niat kita, kemudian yang kedua bagaimana kita memilih kawan lah sebenarnya untuk ke arah yang lebih baik dan lebih kualiti di masa depan lah. Betul. Umi sebagai seorang pelajar pastinya silah sibuk dengan pembelajaran, dengan aktiviti-aktiviti lain, dan apa mungkin cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi dalam pelaksanaan program ini? Okey, bagi saya sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang freshener dalam bidang ini, kalau orang muda cakap kita sebagai budak-budak baru nak up lah, kan? BBNU lah macam tu. BBNU lah kan. Sebab kita baru lagi dalam bidang macam ni. So bagi saya memang saya akui memang banyak sangat cabaran-cabaran yang memang kita perlu hadapi semasa pelaksanaan program inilah. Tetapi macam mana sekalipun, saya rasa cabaran-cabaran seperti inilah yang penting dan sangat diperlukan bagi melatih diri kita orang untuk menambahkan ilmu kan, untuk kita menambahkan ataupun memantapkan lagi kita punya kemahiran-kemahiran, dan serta benda tu kita boleh menyumbangkan kepada masyarakat untuk masa yang akan datang lah. Jadi sepanjang persediaan untuk program ni, apa mungkin cabaran yang paling tak boleh dilupakan? Nak cari kontak ke ataupun nak mendapatkan, nak diluluskan kertas cadangan? Nak jawapan jujur kan? Nak jawapan tipu? Yang jujur lah kita tahu. Jujur kan? Okey, kalau saya kalau macam saya punya job, saya punya tugas, saya buat design. Tapi design tu adalah biasalah, kita kan orang muda kan, kita banyak fikiran. Okey, kalau macam saya, benda yang paling mencabar dalam program ni adalah macam mana kita nak berhubung dengan orang-orang atasan ni untuk kita mendapatkan kerjasama daripada orang kan. Itu bagi saya paling mencabar sikit lah. Tapi walaupun mencabar, tapi still boleh dilakukan. Yang penting ada usaha kan. Baik Puan, di pihak UPM itu sendiri, kenapa UPM selain daripada motonya itu berilmu dan berbakti, kenapa UPM itu suka ataupun lebih senang untuk menggalakkan agar program-program yang dilakukan oleh pelajar ini akan melibatkan komuniti? Kenapa sentiasa ditekankan, Puan? Baik, pelajar komuniti, sebab kita tak nak pelajar bila dia dalam ruang lingkup kampus saja. Okey, bila dia dah keluar nanti habis belajar, dia hanya kenal itu saja. Maksudnya kalau level pemikiran mungkin sama, setara itu saja. Tetapi bila kita keluar ke komuniti, kita akan jumpa pelbagai latar belakang. Jadi sebenarnya kita nak dedahkan kepada pelajar ni bagaimana untuk menyediakan diri bila berada di dalam komuniti selepas habis belajar nanti. Pada peringkat awal ni, ini adalah orang kata salah satu platform yang terbaik bagaimana untuk mendedahkan pelajar, menyediakan pelajar sebelum mereka bergraduat. Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM ni sendiri juga merupakan diwujudkan disebabkan kita tidak mahu pelajar bila setelah bergraduat mereka ni hanya dalam bidang akademik saja. Okey, tetapi dari segi bila nak diinterview tak boleh nak bercakap. Okey, kemudian bila nak suruh buat kerja berpasukan tidak boleh. Jadi kita nak supaya pelajar ini dia lebih holistik. Bila dia dah bergraduat nanti dia holistik, dia pun bagus dari segi akademik dalam masa yang sama, dari segi kurikulum dan juga pembinaan jati diri pun ada. Sebab itulah kita nak salah satu program komuniti ni sebenarnya bukannya program komuniti saja, program-program lain juga. Contohnya kita ada juga terasukan, kebudayaan, kepimpinan, memang ada. Tetapi bakti siswa ni adalah salah satu program khusus kurikulum yang kita ada di UPM di bawah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar, yang salah satunya untuk cuba mencungkil bakat pelajar di peringkat semasa mereka masih belajar lagi. Sebab pada waktu tu mungkin kita boleh nampak, baru tersirat nampak pelajar ni sebenarnya ini bakat dia. Sebelum ni sebab malu-malu tak ada aktiviti. Bila kita ada kursus ni, nak tak nak perlu pelajar buat. Perlu sebab kalau tidak ini adalah nak bergraduat. Betul. Wajib kan. Jadi ini salah satulah sebenarnya platform untuk kita dalam masa yang sama sebenarnya paksa rela jugalah. Pelajar kena join juga. Tapi dalam masa yang sama it's a bonus kalau tiba-tiba pelajar tahu ini sebenarnya kekuatan dia. Betul. Sebelum dia
keluar bertemu dengan komuniti selepas bergraduat. Sekiranya perlu juga dapat serelini, sebab kita bukannya nak memberikan beban kepada pelajar, tetapi untuk memastikan bila pelajar ni bergraduat, ini cukup akademiknya ada, sasianya juga ada. Baik, Umi, apa nasihat-nasihat Umi kepada mungkin rakan-rakan di luar sana yang belum lagi ada projek seperti ini dan mungkin mesti takut-takut lagi nak terlibat, ataupun juga takut-takut ada jawatan besar memegang tanggungjawab untuk melaksanakan program yang sebesar ini? Nasihat Umi kepada mereka. Okey, bagi saya sebagai generasi muda, kita tahu yang generasi muda adalah satu generasi yang mempunyai idealism yang sangat penting yang untuk pembangunan negara dan masyarakat kan. Jadi nasihat saya kepada golongan-golongan belia dan nasihat untuk diri saya sendiri sebab saya generasi muda kan, nasihat saya adalah jadilah individu-individu yang aktif dari segala aspek, sertailah mana-mana program yang boleh melatih kita punya komunikasi, melatih kita punya kemahiran diri apa semua kan, untuk kita memantapkan lagi kemahiran kita. Sebab benda ni kita tahu dia tak akan datang bergolek, dia tak akan you lahir-lahir you jadi pemimpin, ataupun you lahir-lahir terus you ada kemahiran yang hebat, tak ada kan. Jadi kalau ada pun alhamdulillah lah, maybe orang tu gifted, alhamdulillah untung. Jadi orang-orang macam saya ni kita perlu latih, so, kita perlu mantapkan lagi. Sebab tu kita perlu join mana-mana program yang boleh melatih diri kita. Dan nasihat saya lagi adalah untuk kita sentiasa mengambil tahu pasal isu-isu semasa, menambahkan ilmu. Selagi kita boleh tambah ilmu, kita tambah ilmu. Sebab kita tahu ilmu ni adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, betul. Dan akhir sekali saya nak pesan kepada rakan-rakan generasi muda, kalau boleh hindarilah daripada segala sosial yang membimbangkan. Baik, itu nasihat kepada golongan muda di luar sana daripada seorang yang telah pun ada sedikit pengalaman untuk buat program dengan komuniti ini. Baik Puan, bercakap berkenaan dengan kem kepimpinan melahirkan pewaris pemimpin. Bagaimana Puan rasa ini dapat betul-betul direalisasikan, Puan? Okey, pertama saya rasa sebab kumpulan bakti siswa ni mereka masing-masing ada facilitator. Macam saya facilitator khas, saya akan memantau semasa program tu. Tetapi sebelum program ni dilaksanakan, mereka telah ada beberapa siri perbincangan, pembentangan kertas kerja, kemudian pembetulan paperwork dan sebagainya. Dan juga sebelum itu mereka juga ada buat perbincangan, berjumpa dengan ketua-ketua di kawasan komuniti tersebut. Okey. So benda-benda inilah sebenarnya yang boleh menyumbang kepada berjayanya aktiviti ini. Sebab seperti yang saya sebut tadi, kemahiran insaniah tu. Pelajar-pelajar ni boleh blendkan kemahiran insaniah tu dan boleh implementkan terus dalam usaha-usaha sebelum program komuniti itu sendiri. Itu yang menyebabkan saya rasa, saya yakin, dan mereka juga mempunyai seorang facilitator yang hebat yang telah sekian lama menjadi facilitator bakti siswa. Jadi saya rasa pelajar-pelajar ni pun beruntung jugalah sebab ada facilitator yang hebat. Betul. Dan kita juga ada barisan staff-staff di pusat kurikulum yang juga sangat membantu, dan di samping facilitator khas yang juga yang dilantik untuk membantu facilitator. Itu salah satu saya rasa yang kebanyakan program pun berjaya. Cuma bezanya sama ada kita boleh implementasikan critical thinking tu dalam program tu. Sebab kita tak tahu, kita plan begini, tiba-tiba jadi begini. Jadi bila kita nak solve problem tu, yang tu je yang membezakan. Sama ada kita ni boleh berfikir dengan cepat, ataupun mungkin daripada pengalaman lepas kita dapat guna balik untuk menyelesaikan masalah, ataupun kita dapat bantuan ataupun idea daripada rakan-rakan secara berkumpulan, team spirit tu. Baik. Kalau kita lihat penganjuran kem kepimpinan ini, mungkin kita hanya dengar dia kem kepimpinan saja, tapi di sebaliknya itu kita lihat bagaimana dia mampu melahirkan graduan ataupun komuniti yang lebih mempunyai insaniah yang tinggi, dan ini juga akan memberikan nilai tambah kepada graduan-graduan yang akan bergraduat sehingga apabila mereka sudah tamat belajar nanti, dan melalui perkongsian daripada pelajar yang juga merupakan organisasi yang akan menganjurkan program ini nanti, kita lihat sendiri bagaimana meskipun wujudnya cabaran dalam melaksanakan program seperti ini, tapi ia boleh dilakukan sekiranya kita ada kemahuan, dan kita harapkan agar program ini akan berjalan dengan lancar nanti pada tahun hadapan. Dan jika anda berada di kawasan komuniti tersebut, bolehlah rajin-rajinkan diri untuk menyertai program itu nanti pada tahun hadapan, bukan tahun ini, tahun depan. Okey, sekian itu sahaja yang kami bawakan dalam edisi Darah Muda pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Saya Dia Muhammad Jais, jumpa lagi.